Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hmm? Selamat hari Isnin. Hmm? Jadi pada hari ini seperti yang kita janjikan, kita akan bercerita tentang imposter syndrome. Uh, sekejap lagi kita mula ya. Kita akan tepat pada pukul 9 kita akan mulalah. Jadi kita harap pada malam ini kita dapat lagi uh, berkongsi kepada mereka yang nak bertanya soalan boleh tanya, nak bertukar pendapat pun boleh, nak memberikan pandangan pun boleh, nak cadangkan topik apa lagi pun boleh. Boleh je. Okey. Kita tengok siapa ada dengan kita sekarang. Tak nampak pula. Ha? Mana? Ni, Ini saya tak ada. Tengok. Hmm, hmm, hmm. Kemus. Okey. Tuan Azri. Waalaikumsalam Tuan Azri. Hmm. Jadi terima kasih dapat kita jumpa lagi ya. Tuan Azri dah lama tak jumpa. Bila nak ni ada masa dia pun sibuk. Sibuk. Sekarang kita akan cakap tentang satu dia condition. Nak katakan ini adalah diagnosis tu saya kata tidaklah. Tetapi benda ni selalu kita dengar kan orang duk kata tentang imposter syndrome ni. Jadi apa sebenarnya yang eh, kita nak tahu sama ada kita tanpa kita sedar kita mungkin tergolong dalam kategori imposter syndrome ini ataupun tidak. Ada setengah orang tuduh kita imposter. Jadi apa maknanya sebenarnya imposter syndrome yang dikatakan itu? Okey, dah pukul 9. Kita boleh eh kita boleh mula Kita boleh mula. Nanti siapa yang akan join selepas tu, lepas nanti ni ni lah dia boleh tengok balik nanti kalau dia terlepas tapi kita cuba nak ikut masa Okey. Sekejap. Okey. 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 Okey, kita mula tentang imposter syndrome. Terima kasih kepada rakan kita yang mencadangkan topik ni. Yang macam saya kata topik ni satu benda yang bukan dah spesifik diagnosis tapi sering kita dengar orang cakap. Jadi apa dia konsep imposter syndrome ini? Jadi imposter syndrome ni satu kita boleh katakan macam label lah yang diberikan kepada seseorang uh, yang berjaya di dalam karier mereka, berjaya menghadapi cabaran, halangan dan menjadi pakar di bidang yang mereka ceburi itu, tetapi merasakan mereka tidak layak untuk berada di situ, untuk mengambil tanggungjawab itu, merasakan yang mereka itu berada di situ mungkin disebabkan nasib baik ataupun itu hanya nasib baiklah ataupun dia kata macam disebabkan oleh tak ada orang lain tetapi merasakan mereka itu tidak layak berada di situ.
Jadi selalunya waktu awal-awal dulu ni term ini digunakan untuk golongan wanita yang berjaya mencapai berada di tahap yang tinggi yang pada masa itu tidak ramai wanita kan. Jadi mereka sering ataupun selalu merasakan mereka itu tidak cukup bagus, tidak cukup layak untuk menjawat jawatan tersebut ataupun berada di tempat di mana mereka itu berada sekarang, walaupun mereka itu sebenarnya memang betul-betul layak. Dan sekarang dia hanya tidak di khususkan untuk mereka yang berada dalam kerjaya ataupun melibatkan karier sahaja, tetapi juga boleh digunakan untuk mereka yang tidak merasakan yang mereka itu patut berada di situ ataupun tidak menjalankan tugas mereka yang sebaik mungkin ataupun merasakan mereka masih lagi tidak cukup bagus dengan apa yang dipertanggungjawab ataupun apa yang mereka tugasan yang lebih pada mereka, sama ada mereka itu sebagai uh, anak, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai uh, pelajar, dan boleh dikatakan contohnya terpilih memasuki kursus tertentu, buat degree tertentu, tapi rasanya hanya disebabkan ada bapaknya tahu kabel, sebab itulah layak di situ. Padahal sebenarnya mereka itu benar-benar layak berada di situ. Okey, dan itulah yang dikatakan imposter syndrome itu. Dan ada di antara kita memang pun melalui ataupun berada di situasi tersebut. Tetapi taklah semua yang ada berada untuk seketika, beberapa masa tiba-tiba terfikir macam itu. Tidaklah dikatakan imposter syndrome sebab memanglah kita ada masa-masa tertentu kenalah rasa macam tu, kalau tidak dah dikategorikan sebagai golongan yang riak, sombong, angkuh, takkanlah sentiasa bagus dan sentiasa bagus dan tahu semua. Setiap daripada kita kadang-kadang memang ada masa-masa tertentu yang berfikiran begitu. Tetapi mereka yang ada yang boleh kita katakan imposter syndrome ini lama berterusan sehingga kan menyebab mereka itu tidak dapat merasai keseronokan berada di situ. Tidak dapat rasa yang uh, berusaha begitu payah, dan bila dapat itu meragui pula sama ada mereka itu betul-betul patut berada di situ. Jadi kalau sekali-sekala tu memanglah biasa. Tapi kalau berterusan untuk lama, itulah yang buatkan mereka itu tidak dapat betul-betul merasai apa yang sepatutnya mereka tak rasa bangga sekejap aja, lepas tu kena lagi berusaha kerana merasakan mereka ini tidak cukup bagus. Jadi apa yang apa ciri-cirinya mereka yang ada imposter syndrome ini? Okey. Satu yang saya boleh katakan, mereka yang ada ni memang seorang itu personality dia yang ada anxiety tu. Anxiety tu apa? Yang ada perasaan yang tak senang, yang tak boleh relax, yang dia rasa ada yang tak kena, dan sentiasa berfikir banyak. Yang mereka ini, anxiety tu adalah salah satu ciri yang ada pada mereka yang ada imposter syndrome ini. Dan yang keduanya, mereka ini ada mempunyai ciri-ciri perfectionist, hmm, yang yang mau yang mau semuanya perfect, perfect, dan meletakkan usaha yang berlipat kali ganda untuk mencapai tahap yang mereka letakkan itu memang lebih 150% lebih tinggi daripada yang lain. Dan mereka ini ada self doubt yang sentiasa meragui uh, kebolehan mereka, kepandaian mereka, ke uh, uh, kemampuan mereka. Dan uh, keraguan ini menyebabkan mereka sentiasa mencari
validation itu, pengesahan itu, reassurance itu. Dan dan yang keempatnya kan, mereka ini amat amat takut dengan kegagalan, amat allergic kalau mereka itu melakukan kesalahan. Jadi sentiasa berusaha untuk memastikan tidak ada kesalahan itu. Jadi itu antara ciri-ciri yang kita boleh nampak untuk mereka yang ada uh, imposter syndrome ini. Oleh sebab itu, mereka sentiasa apa? Sentiasa memastikan mereka tidak ada ada buat salah. Memastikan berlipatkan kali ganda usaha untuk memastikan mereka menghasilkan outcome yang hampir sempurna. In fact, sempurna lah. Untuk orang lain tu nampaknya, tapi untuk mereka tu memang sempurna. Apabila mereka tidak dapat melaksanakan itu, mereka akan rasa tidak selesa, gelisah. Cukup ke? Boleh tak dia? Mereka boleh tidak tenang. Dan itulah mula ganggu dia orang punya tidur, selera makan, dan dia punya stress level tu memang senang untuk meningkat. Dan disebabkan oleh ketidakpastian itu sentiasa mencari orang kata apa, validation lah, validation untuk pengesahan yang mereka itu sebenarnya layak berada di situ. Jadi itulah yang menyebabkan mereka ini apabila sudah macam kata sudah dapat menyelesaikan tugasan yang diberi, kemudian mereka patutnya mereka tu dah patut rasa lega, ataupun sebaliknya patut rasa happy, patut rasa bangga dengan apa yang dah dicapai itu. Sebaliknya mereka berfikir apa lagi yang mereka perlu lakukan untuk memastikan mereka itu paling ataupun paling mahir lah, ataupun yang paling tahu kat situ. Jadi kalau seseorang itu perfectionist, kita tahulah mereka ini tidak tahan untuk menerima kalau apa yang mereka usahakan itu separuh hati, separuh jalan, tidak cukup bagus. Kalau mereka ini seorang yang dianggap pakar, mereka ini takut kalau mereka ini kalau tidak dapat menjalankan tugas itu, tak dapat menjawab apa yang ditanya, tidak boleh memberi penerangan sebagaimana yang diharapkan. Mereka ini sendiri takut untuk bertanya, takut untuk speak up dalam apa-apa, dalam sesuatu perbincangan, takut nanti orang tahu yang banyak yang dia tak tahu. Dan sebabnya dia ni sepatutnya pakar dalam bahagian itu kan, kenapa dia tak tahu pula? Bagi mereka pakar itu kena tahu semua. Dan ada yang mereka ini juga merasakan orang yang pakar itu sepatutnya dia tu memang kena apa macam genius lah, yang tidak perlu berusaha banyak, tak perlu kalau kau tu pakar dalam bidang itu ataupun yang paling mahir dan paling bagus dan genius, you tak perlu usaha banyak-banyak kan. Jadi bila dia perlu melakukan usaha yang banyak untuk menjadi apa yang dia jadi itu, dia rasa dia ni bukannya cukup bagus lah. Dia ni imposter lah. Dia ni pretending lah. Sebabnya kalau orang tu betul bagus, dia tak perlu usaha yang kuat-kuat macam diri dia ni. Kan genius kan, patutnya dia smart enough lah. Ini dia ni terpaksa bekerja keras. Buat study revision berteruk. Yang ni tak study apa pun dapat skor tinggi. Dia tu must be smart enough. I'm not that smart. Ya. Itu untuk orang yang merasakan mereka yang pakar, mereka yang layak, mereka yang betul-betul ahlinya itu, sepatutnya tidak perlu bekerja keras. Ada juga mereka yang kita golongkan dalam imposter syndrome ini yang merasakan
semua orang yang berjaya, orang yang betul-betul mahir ni dia bekerja keras seorang diri. Kalau dia memerlukan bantuan orang lain, teamwork itu maknanya dia ni imposter lah, bukan yang betul. Itu pun menyebabkan mereka rasa diorang bukan genuine, bukan asli, hanya bernasib baik kalau dia dibantu oleh orang lain, bekerja sebagai dalam satu tim. Kerana mereka yang betul-betul berjaya, mereka betul-betul ahlinya itu kena bergantung ataupun berdasarkan kemampuan diri mereka sendiri. Dan imposter syndrome ini, mereka yang ada ini, diorang ni merasakan kita perlu menjadi superwoman atau superman untuk kita apa? Untuk kita menjadi pakar, menjadi ahli ini. Kalau kita tidak berusaha bersungguh-sungguh, tak push, tidak itu kita. Itulah sebabnya ada setengahnya mereka dapat itu bukannya sebabkan oleh mereka bernasib baik ke apa, sebab memang mereka itu smart, mereka itu memang tak perlu kerja banyak sikit pun. Yang ini terbalik sedikit daripada yang natural genius yang saya sebutkan tadi itu. Itu menunjuk itu apa yang maksudkan ialah setiap orang itu mungkin apa yang menyebabkan mereka digolongkan dalam imposter syndrome ini, sebabnya mungkin berbeza-beza, membuatkan mereka merasai yang mereka itu tidaklah sebagaimana yang orang pandang mereka. Mereka rasa mereka ini walaupun dipandang sebagai orang yang tahu, yang serba tahu, yang pakar, tetapi kalaulah orang ramai tahu sebenarnya behind the scene, mereka rasa mereka ini berpura-pura, faking it, pretending, dan diorang ni tidaklah sepakar yang mana orang di luar sana fikirkan. Itulah yang menyebabkan mereka sentiasa rasa tidak selesa dan terancam kalau konon-kononnya ketidakpandaian mereka itu, ketidakpakaran mereka itu akan diketahui. Itu yang kita katakan imposter syndrome. Okey, kita tengok jap tengok jap komen-komen kalau ada yang nak mengaku dia tergolong dalam golongan imposter syndrome ataupun tidak. Hmm. Syaliza, Waalaikumsalam Syaliza. Muhammad Nur Hisham, hari ni Muhammad Nur Hisham hadir awal sedikit. Kalau tidak hujung-hujung dia datang. Waalaikumsalam. Salam Sri Putri. Azri kata menafikan kejayaan dan kebolehan diri sendiri. Ya, maksud dia, ya betul. Dia merasakan mereka itu kejayaan yang mereka dapat itu macam seolah-olah macam disebabkan oleh nasib yang baik, pertolongan daripada orang, bukan di atas atas usaha dan kebolehan mereka semata-mata, sehingga mereka merasakan mereka kalaulah tidak dibantu, kalaulah tidak mendapat peluang itu, mereka tak akan berada di situ, dan menyebabkan mereka rasa tidak layak dan tidak dapat own it and feel belong that they are part of the team. Kat situ. Azri kata kadang-kadang kita tak dapat nafikan secara tidak langsung kerana ada privilege hidup. Betul. Betul Azri, betul. Itu dah kalau kita ada privilege apa semua tu, tak apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dan mereka itu selalunya mereka rasa memang dari segi dia orang punya keyakinan diri, dia punya self esteem, yang memang mereka rasa mereka patut berada di situ, dan kalau memang kita patut, tidak ada masalah. Yang imposter ini mereka memang sebenarnya memang layak berada di situ, tetapi mereka sendiri ragu dengan keupayaan mereka disebabkan oleh itulah faktor yang saya sebut tadi, sebab mereka itu sebab ciri-ciri yang ada pada mereka itu menyebabkan mereka mendapat ataupun tidak boleh
apa itu, tidak boleh merasa diri memang layak. Sebab itulah, sebab dia orang ada self doubt, dia orang rasa macam dia orang perlukan constant reassurance. Tapi kalau kita dah sampai ke tahap itu, dah tahap tinggi-tinggi itu, dah tak ada lagi orang yang nak puji-puji, nak bagi komplimen sebab dia kata dah memang layak. Jadi masalahnya mereka ini memerlukan constant reassurance yang mereka itu memang betul-betul layak berada di situ. Siapa nak bagi? Okey, Seri Putri berkata, imposter syndrome jenis manusia senang dibuli ke doktor? Dia tidak senang dibuli, tetapi mereka ini senang untuk diambil kesempatan. Mungkin dibuli jugalah, betul lah tu kan? Kenapa? Kerana kadang-kadang tambah pula apabila mereka berada di dalam situasi, dalam keadaan di mana orang-orang lain itu sememangnya tidaklah layak berada di situ. Mereka itu berada di situ disebabkan oleh mungkin ada faktor-faktor lain. Dan dia sedar, orang-orang itu sedar yang mereka imposter syndrome ini memang ada kebolehan, memang boleh buat pun. Disebabkan dia ni memerlukan reassurance yang dia ni layak berada di situ, orang lain akan suruh dia buat kerja lagilah dia buat sebab dialah perlu menunjukkan dia yang paling banyak bekerja di situ. End up minta lagi offer buat kerja orang lain. Memang kemungkinan akan diambil kesempatan itu amat tinggi. Seri Putri, betul? Jadi sebab itulah mereka ini kadang-kadang memang offer untuk nak buat kerja orang sebab sebab untuk menunjukkan kesungguhan mereka itu. They have to push harder, to work hard, and then dia orang mencari reassurance. Bila orang kata bagus, puji, bukanlah puji, compliment lah. Dia orang sebab menolong orang lain punya kerja. Mestilah orang yang ditolong itu rasa seronok dan cakap bagus, bagus, bagus kan. Itu yang dia orang nak itu. Okey. Suzani Azmin kata, doktor, ada kaitan tak imposter syndrome dengan ADHD juga? Dia boleh comorbid dengan ADHD tak? Okey. Dia comorbid tu bila kita ada satu diagnosis dengan diagnosis yang lain ataupun penyakit lain dengan penyakit. Bagi saya imposter syndrome ini bukanlah satu spesifik diagnosis. Sebaliknya, ada beberapa diagnosis yang boleh membuatkan seseorang itu mempunyai imposter syndrome ini. Contohnya apa? Contohnya macam generalized anxiety disorder. Mereka yang ada generalized anxiety disorder, JAD ni, dia kan suka pandai berfikir, risau banyak, try to prepare everything, try to be in control. Jadi mereka ini pandai kan mencari benda untuk difikirkan, untuk dirisaukan. Jadi bila mereka sudah capai apa yang dah sepatutnya mereka capai, disebabkan oleh anxiety worry yang dia orang ada tu, dia orang pandai untuk fikir, oh aku ni mungkin belum layak, tidak cukup layak, tak cukup bagus. Jadi JAD salah satu diagnosis yang boleh dikaitkan dengan imposter syndrome. ADHD boleh juga. Okey, kenapa ADHD ni boleh? Sebab kita tahu ADHD ni, dia orang kebanyakan ADHD ni waktu dia orang sekolah rendah, kalau dia orang ni, kalau dia tambah pula kalau hyper fokusnya adalah membaca, mencari ilmu, nak dapat benda baru, dia orang ni selalunya stand out lebih daripada rakan sebaya. Cikgu-cikgu puji, mak ayah pun tengok, oh anak dia ni ada potensi, harapan yang tinggi untuk menjadi seseorang yang itulah yang ada kelebihan bandingkan dengan orang lain. Masalahnya apabila membesar, semakin pergi universiti, dia orang sudah tidak lagi seperti yang mereka dulu. Dulu kan cepat tangkap, dapat number keputusan bagus, tak payah bekerja keras pun sebab they are very sometimes they have this photographic memories. Sebab ni walaupun dengan kerja lambat, dia orang hantar last minute apa semua tu, masih lagi mampu untuk mendapat keputusan yang bagus walaupun tidak perlu bekerja keras. Jadi apabila mereka dah sampai tahap yang sudah banyak cabaran dan tidak ada lagi orang yang untuk memastikan mereka mengikut jadual apa semua tu,
keputusan mereka selalunya tidak bagus dan mereka start mula merasakan yes, dan diorang tidak walaupun mereka berada di tahap yang orang kata di situ, mereka still rasakan dia tidak sebagaimana yang mereka patut dapat. Dan satu lagi mungkin menyebabkan mereka merasakan mereka itu imposter kerana mereka mungkin merasakan yang mereka itu tidak berusaha sepenuhnya. Sebab kita tahu mereka yang ada ADHD ni, dia orang ni selalunya kerja tangguh-tangguh, betul, dan excited awal-awal, kemudian tu hilang minat last minute baru. Dan dia selalu rasa kalaulah dia orang buat tu kerja awal, result dia masih akan jadi lagi bagus. Dan kalau dia orang push themselves, work hard enough, work harder, focus more, less distraction, they can become a better person, better in their field. Tapi disebabkan oleh tidak begitu, mereka rasa mereka ini tidaklah sebetul-betulnya, dan itu ada some element of imposter kat situ. Mereka rasa mereka itu tidaklah uh, pakar sangat. Tapi kalau dia orang ni sebab pandai untuk dia orang cover-cover. Kan orang yang ada ADHD ni pandai cover kan. Okey. Uh, Okey, apa lagi yang Suzani tanya lagi soalan. Doktor, saya nak tanya soalan lagi. Adakah orang yang ada imposter syndrome ini dia masking themselves dekat luar? Yes, sebab dia takut. Dia takut kalau orang dapat tahu. Padahal kalau orang dapat tahu pun dia orang dah okey. Dia orang ni good enough, layak pun. Tetapi mereka ni rasa tak confident dengan diri mereka sendiri dan mereka akan cuba orang kata apa? Cuba nak cover lah. Dan sebab itu mereka ni kalau contohnya kalau macam tu lah dalam apa-apa meeting apa semua tu, dia orang tahu jawapan tapi dia orang tak nak terlalu menonjol. Kadang-kadang takut nanti kalau soalan lain yang dia orang tak tahu macam mana. Dan dia bagi dia orang kalau ditanya itu mesti kena tahu. Kena tahu jawapan dia. Kalau tidak, dia bukan itu. Sebab tu bila ada saja ada macam ada benda baru yang dia kena tahu, cepat-cepat dia orang nak tahu. Takut kalau dia orang tak tahu, dia orang nanti bukan lagi pakar. Itu yang buatkan mereka itu sentiasa bekerja keras. Itu yang penat tu. Dan bila selepas dia orang dapat sesuatu apa yang mereka hajatkan itu, mereka rasa tidak cukup bagus lagi, nak kena tambah lagi. Jadi bila masa dia orang nak berehat tu? Tak ada. Okey. Salam Cik Rumaiza. Cik Rumaiza, teman kawan saya ni. Dia sekarang tengah sedang membantu menjaga kedua ibu bapa dia yang dua-dua dapat COVID. Sekarang ni dalam proses ni pemulihan ya. Cik Rumaiza. Dia kena ada, Rumaiza kata dia kena ada ongoing validation from others to function. Need more than their boss to give them the assurance. Okey, dia memerlukan, betul, dia memerlukan reassurance, validation that they are good. They know what they are doing, and then itu yang dia orang perlukan, someone who can convince them that they deserve to be there. Dia punya nak reassurance ni, dia nak, tapi kadang-kadang dia orang nak tapi dia orang tak pandai nak minta. Sebab kalau dia minta, dia kata dia minta nak reassurance tu, nanti dia kata orang yang layak tahu apa semua, dia perlukan reassurance kan. Dia nak tapi malu nak minta. Tapi kalau tak dapat, dia rasa unsure, uncertain, and then itu yang buat dia punya anxiety tu continue tu. Okay. Okay. Seri Putri tanya, ada faktor yang mungkin imposter dapat depression tak doktor apabila selalu diambil kesempatan? Itu ada. Jadi selalunya imposter syndrome ni dia datang apabila bila dia punya anxiety level itu sudah melebihi anxiety yang biasa, dah sampai dah dapat anxiety yang penyakit tu.
Tambah kalau orang tu ada JAD tu, itulah yang makin bertambah kuatlah dia punya symptoms JAD dia. Dan depression itu memang boleh jadi sebab apabila mereka sudah dah berusaha masih lagi tidak dapat rasa secure, selamat, yang rasa yang dia ni good enough. Layak itu yang buatkan ada sedikit saja macam contohnya macam ada komen ke dan dia macam tak dapat dia punya expectation macam apa yang dia nak dan sebab dia letak dia expectation dia tinggi kan. Jadi sebab itulah senang untuk mereka tidak dapat apa yang mereka mahukan itu. Okey. 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 Ini Najwa ni akan tanya soalan ni, lepas tu saya akan sambung sikit tentang apakah mungkin faktor-faktor yang menyumbang untuk orang itu mendapat ataupun berada dalam imposter syndrome ini, mengalami imposter syndrome ini dan apa yang kita boleh lakukan apabila kita mungkin tergolong dalam masalah seorang yang ada imposter syndrome ini. Jadi Najwa ni bertanya, is it bad ke doktor for those yang ada imposter syndrome ini? Okey, salah satu yang bukan yang nak kata, oh of course lah kalau boleh kita tak nak kan. Sebabnya apa? Sebab mereka sesuatu apa yang mereka risaukan, apa yang mereka fikirkan itu tidak sepatutnya yang mereka alami dan mereka ini tidak boleh menikmati kejayaan yang mereka sudah capai. Mereka tidak boleh menikmati usaha keras yang mereka lakukan walaupun sebenarnya mereka memang layak untuk merasai keseronokan uh, dengan kejayaan yang mereka alami itu. Dan kerana apa? Selepas mereka dapat itu, mereka mempertikaikan ataupun mempersoalkan benarkah aku ini layak berada di sini. Ha? Itu yang sayangnya tu. Kita sepatutnya kita patutnya meraihkan apa yang kita capai, sebaliknya sekejap saja rasa seronoknya itu, selepas itu kena meneruskan usaha untuk nak maintainkan apa yang ataupun bukan setakat maintain, nak tambah lagi supaya mendapat reassurance, memenuhi expectation dan tidak dianggap sebagai mereka yang tak produktif, stagnan tu tak bagus. Itu semua menunjukkan yang kita ini tak progressing. Itu yang diorang takutkan. Itulah yang menyebabkan imposter syndrome ini